ni orang tak ada protokol pun. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ani. Syukur kita kepada Allah sebab hari ini kita merancang tapi Allah yang menentukan. Hari ini memang saya ada program di Kelantan ni. Bulannya sepatutnya ada program dengan Kak Ani sebelum ni, tapi program tu dianjak ke 10 hari bulan. Tapi 10 hari bulan ni belum tentu dapat datang. Jadi datang hari ni dengan program lain. Tapi kalau rasa tak kena, kalau tak telefon Kak Ani, kalau tak jumpa pun at least beritahu kita datang. Kalau sebab saya selepas event mesti ada orang update kat post Facebook. Dia tak boleh jadi rahsia. Jadi kalau tahu dekat adik kita datang tiba-tiba dah balik, kata macam tak kena. Jadi nak beritahu je lah ke Kak Ni sibuk tak apa. Tapi tiba-tiba kena igak lah. Saya sebenarnya semalam tadi program habis pukul 1. Balik rumah packing sebab back to back. Sebab sekarang bulan ni bulan wanita, sambutan Hari Wanita sedunia. Jadi sambut setiap 8 Mac. Jadi saya baru habis dengan Jaiz, Puspanita Negeri Sembilan lah, cawangan Negeri Sembilan forum. Sebelum tu pun back to back. Jadi malam tadi habis program ke-1, balik rumah dalam pukul 1.30, packing. Anak ramai nak keluar pagi, so pastikan masak siap. Sarapan pagi siap, masak makan tengah hari siap, nak masak siap-siap 3 suku pagi dah. Lepas tu kunci jam pukul 4, tidur 40 minit. Pukul 4 dah tegak. Pukul 5 dah on the way ke airport. Sampai tu tadi nak tarik Kak Ni di hotel, golek ke hotel sampai sembang kan. Tapi Kak Ni kata boleh, kalau jumpa dengan Kak Ni je rugilah kalau tak boleh manfaat. Nak kata ada ilmu banyak, tidaklah. Tapi bolehlah kalau nak berkongsi sedikit sebanyak. Sedikit background pasal saya lah. Saya orang Pahang. Bekas suaminya orang Kelantan. Bukan orang asing sebenarnya. Di Kelantan ni 13 tahun saya. Ulang-alik. Rumah mak tu depan airport Taman Seri, selisih sikit. Kalau datang ke Kelantan mesti singgah rumah dia. Tadi Kak Ayah pun pergi ambil dekat sana. Saya punya background degree saya pengajar Islam, dakwah kepimpinan, sarjana saya psikologi. Saya bekerja dengan UniKS 10 tahun. 2008 saya buka syarikat pelatihan lah, ISWA Training Consultancy. 2010 saya meletakkan jawatan. Masa tu saya terlibat dengan selain buat latihan, saya terlibat dengan perniagaan lah. Bolehlah income boleh cecah 25,000, 28,000 sebulan being a single parent, ibu tunggal anak 6. 25,000 sebulan mewah, betul tak? Tapi 2011 bisnes saya jatuh. 2012 saya kena kanser. 2014 saya hampir lumpuh dan diistilahkan bankrupt. Jadi saya bertanya kepada Allah, saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa kau tak makbulkan doaku? Lepas satu ujian demi satu ujian demi satu ujian. Satu hari seorang sahabat datang melawat. Dia kata, Roslina, you are so strong. Kamu sangat kuat, dia kata. Pada saat ketika itu baru saya sedar rupanya Allah dah makbulkan doa saya. Apa doa saya? Ya Allah, kau berilah aku kekuatan. Bila saya minta kepada Allah, kita minta, ya Allah, kau berilah kekuatan. Allah tak datang kepada kita macam pari-pari bawa tongkat sakti. Kau nak apa? Kau nak kuat? Ting, macam tu. Allah hadirkan peristiwa untuk melatih kita, menjadikan kita orang yang kuat. Aku dah tarik suami kau. Patut itu telah cukup untuk menjadikan kamu seorang wanita yang kuat. Kamu minta lagi kekuatan. Ya Allah, kau berilah kekuatan. Aku tarik perniagaan kau. Lepas tu suami dah tak ada, perniagaan dah jatuh. Ya Allah, kau berilah kekuatan. Aku dah tarik suami kau, perniagaan kau. Tidakkah itu cukup menjadikan seorang wanita yang kuat? Aku tarik kesihatan kau pula. Minta lagi, ya Allah, kau berilah kekuatan. Nak kuat lagi. Sebab tu dia pernah dengar tak ustaz-ustaz kata, baik soal dunia maupun soal akhirat, banyakkan bersyukur dalam meminta. Bila kita meminta dalam keadaan kita kurang, nanti Allah nak lebihkan. Tapi bila Allah nak lebihkan, kita tak boleh nak menentukan macam mana cara Allah nak melebihkan tu. Satu, macam mana cara nak berdoa. Sebab tu kalau ikutkan, banyak orang terzalim diri sebab doa sendiri. Ya Allah, kau jadikan aku isteri yang sabar, diuji dengan suami. Ya Allah, kau jadikan aku seorang yang ikhlas, diuji dengan anak.
hanya untuk menganggap. Saya berforum di JAIS baru ni, bercakap tentang wanita bangkit mendepan cabaran. Soalan ditanya Puan Rosina, bagaimana seorang wanita nak main peranan sebagai ibu, dialah isteri, dialah pemimpin, dialah pekerja, dialah majikan. Macam mana wanita nak main peranan? Kalau kita seorang wanita, kita seorang ibu, kita bukan hamba anak. Kalau kita seorang suami isteri, kita bukan hamba suami. Kalau kita seorang pekerja, kita bukan hamba bos. Kalau kita seorang pemimpin, kita bukan hamba rakyat. Kita hamba siapa? Kita hamba Allah. Jadi sebagai ibu ke, sebagai isteri ke, pemimpin ke, sebagai majikan ke, kita jadikan jawatan kita sebagai platform untuk kita menyatakan ubudiyah kita kepada Allah. Pengabdian kita nak Allah yang pandang kita, bukan suami kita pandang kita. Sebab itu kita akan buat yang terbaik. Jadi bila kita minta kepada Allah, ya Allah kau jadikan aku seorang yang ikhlas, diuji dengan anak-anak. Nak angkat keikhlasan kita, betul tak? Jadi saya start realize rupanya Allah dah makbulkan doa saya. Jadi start bila Kak Ina ingat, semua orang panggil Kak Ina macam panggil Kak Ania. Tua muda panggil Kak Ina lah. Saya dah biasa ke dia Kak Ina. Bila Kak Ina ingatkan peristiwa daripada bercerai, kena cancel, bisnes jatuh, lumpuh, bankrupt, kita tak boleh dah nak undo, benda tu dah berlaku. Apa boleh kita buat bila kita mengingatkan kesilapan lalu? Satu zikir yang diajar oleh Kak Ina oleh seorang ustaz, dia kata bacalah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya kita telah meletakkan diri kita dalam keadaan kita zalim diri sendiri sebab kita jahil. Kita kurang ilmu. Sebab itu rumah ngaji, inisiatif dan perpustakaan ni tujuan untuk bagi ilmu. Jadi bila kita tak ada ilmu, banyak kita buat benda-benda yang akan menzalimkan diri kita. Contohnya bab rezeki. Ni nak pergi bab rezeki. Bila bercakap bab rezeki ni, kalau kita nak berjaya, 3 benda kita kena paut sekali. Usaha, doa, amal kena paut sekali kalau kita nak berjaya. Kita kalau kahnya rezeki nak bergantung kepada usaha kita, nanti kita penat. Tapi sebab Allah ni adil, dalam Quran pun Allah sebut, aku akan bagi kamu rezeki sesuai dengan usaha kamu. Banyak kita buat, banyak kita dapat. Sikit kita buat, sikit kita dah dapat. Jadi siapa buat banyak, dia dapat banyak. Siapa buat sikit, dapat sikit. Itu sunnatullah. Dan Allah ni adil. Kalau kita tengok agama dan bangsa lain berusaha keras, layak dia dapat banyak. Jadi jangan petikai kenapa orang lain boleh kaya, kenapa agama lain, bangsa lain boleh kaya. Sebab mereka usaha. Maka Allah ni menunjukkan dia ada, dia bagi kepada siapa yang berusaha. Tapi kalau kita fikir buat banyak dapat banyak, buat sikit dapat sikit, kita nak banyak, kita kena buat banyak, maka kita pulut pagi, petang, siang, malam mencari rezeki sampai kita tak ada masa untuk, jangan kata untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk agama, untuk diri kita pun tak ada. Sebab bagi kita kalau nak banyak kena buat banyak, at the end kita penat. Jadi kalau kita tak penat, tak nak penat, macam mana rezeki ni? Usaha kita paut dengan doa, paut dengan amal. Bila kita usaha kita paut doa dengan amal, kalau kita tadi buat banyak dapat banyak, bila usaha kita paut dengan doa dengan amal, di mana ada usaha itu, di situ akan ada kudrat Allah membantu kita. Buat sikit tapi dapat banyak. Kalau kita tanyalah tuan-tuan dan puan-puan, buat banyak dapat banyak, buat sikit tapi dapat banyak, yang mana kita nak? Buat sikit dapat banyak. Rajin kakak ni. Kita bukan malas, kita bukan promoting malas. Saya pernah bawa konsep ni. Orang ni dia tak masuk dalam kelas saya, dia tengok saya pun dekat Facebook, dia kata dia PM, saya tak setuju lah dengan Puan Roslina. Dia ada buat sikit dapat banyak. Dia kata saya bukan promote malas, saya nak promote balancing in life. Supaya orang memahami konsep doa ni, konsep amal yang betul ni, sehingga kita di mana ada usaha kita, di situ akan ada kudrat Allah membantu kita. Jadi kalau nak buat sikit dapat banyak, maka usaha kita paut dengan doa, paut dengan amalan. Kalau setakat bergantung pada usaha, buat banyak dapat banyak, buat sikit dapat sikit, kita penat. Tak nak penat, usaha kita paut dengan doa, paut dengan amal. Bila usaha kita paut dengan doa, paut dengan amal, kita akan undang kudrat Allah membantu kita. Di mana ada usaha kita, di situ akan ada kudrat Allah membantu kita. Bila usaha kita paut dengan doa, dengan amal, di mana ada usaha situ, di situ ada kudrat Allah. Allah akan temukan kita dengan orang betul, dealing yang betul, dan kita berada di tempat yang betul untuk berjaya. Dari segi doa dan amal saja tidak cukup tanpa ada usaha. Kalau setakat berdoa, beramal tanpa ada usaha, tak cukup. Rezeki tak akan turun daripada langit. Allah kalau hantar rezeki mesti ada laluan. Sebab kita bukan hidup zaman Nabi
Zaman Nabi Isa, umat Nabi Isa berdoa kepada Allah, roti turun dari langit, hidangan turun dari langit, which is tak akan berlaku zaman kita. Sebab apa tak berlaku zaman kita? Ada jawapan? Sebab kita hidup dalam zaman Nabi Muhammad. Space and time Nabi Muhammad berniaga. Meaning kalau Allah nak hantar rezeki, mesti ada laluan dia. Mesti ada pintu kalau hantar rezeki. Sebab zaman kita hidup, kita complicated. Kalau tengok zaman Nabi Muhammad, Nabi Isa, orang nak makan, nak roti. Kalau turun daripada langit, jatuh ke kepala kita, okey kan? Tapi zaman kita nak TV, nak kereta, nak rumah, nak peti sejuk, nak aircon, jatuh dari langit. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kata. Jadi hidup kita complicated, makin complicated hidup, makin complicated cara kita nak mengurus kehidupan, mendapatkan rezeki. Maka kalau nak hantar rezeki, Allah hantar rezeki, minta ada laluan dia. Dan bila kita faham ini bahawa rezeki ni bukan dekat perniagaan kita. Rezeki dengan siapa? Dengan Allah. Suatu bila rezeki dengan Allah, jangan pegang pintu rezeki lebih, kita pegang Allah. Suatu kalau tengok, saya datang ke sini untuk cakap pasal rezeki ni juga kepada satu grup, dua grup actually, agent. Jadi dia punya leaders nak konsep urus diri, undang rezeki, rasa buat sikit dapat banyak, dikuasai oleh agent. Dia balik pegang mengurus kehidupan kita, perniagaan kita, cara yang Allah suruh. Allah kata apa buat rezeki? Rezeki ni kau usaha, aku tentukan ketentuan aku rezeki. Banyakkan bersyukur, banyakkan bersedekah. Apa hakikat syukur, apa hakikat sedekah? Hari ini saya nak sembang. Selama ni kita diberitahu tapi tak diberi faham. Orang suruh kita bersyukur. Syukur nanti tambah rezeki. Macam mana cerita dengan bersyukur tambah rezeki? Kena banyak sedekah. Makin aku sedekah, makin aku tak ada duit. Nampak? Ada orang cakap, makin sedekah, makin miskin. Jadi kita nak kupas benda ni. So, usaha kena paut doa, paut dengan amal. Setakat berdoa, beramal, tak ada usaha, dia tak akan terjun dari langit. Dan dari segi rezeki, kita dari segi rezeki ni, kita tak boleh, rezeki ni bukan duduk kat perniagaan kita. Itu satu benda kita faham. Bukan duduk kat perniagaan, kita rezeki dengan Allah. Perniagaan hanya pintu. Makanya usahalah kita berdengki-dengki. Usahalah kita rasa iri hati, sakit hati bila duduk dalam satu perniagaan, bisa tengok kumpulan naik, sakit hati. Tengok kumpulan ni naik, sakit hati. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, pada satu kebaikan kita buat, kebaikan balik pada siapa? Balik pada kita. Bila kita buat baik pada orang, itu bertanda kita buat baik pada diri kita. Dan ini tahap ilmu yakin. Nak dapatkan ainul yakin, hakul yakin, buat dan tengok pembuktian dia. Buat dan tengok pembuktian dia, baru ada hakul yakin. Bagaimana Allah kata rezeki kau usaha, aku tentukan ketentuan aku rezeki, banyak bersyukur, banyak sedekah. Cuba bersyukur, cuba bersedekah, tengok hasilan dia. Tapi nak syukur, nak sedekah yang menghasilkan hasilan, kena faham hakikat syukur sedekah dulu. Okay, clear? So, jangan pegang perniagaan kita lebih, kita pegang Allah. Ini yang saya belajar. Ini bercakap daripada peristiwa hidup 12 tahun. 12 tahun dalam jatuh bangun dan kehidupan, jatuh bangun dan perniagaan. At the end, Allah tunjukkan jalan. Saya kata saya yakin. So dari segi doa, saya kata tadilah banyak orang terzalim diri disebabkan doa sendiri. Ya Allah, kau berikan, jadikan aku hamba-Mu yang bertakwa. Diuji dengan bankruptcy. Pada ketika saya kena bankruptcy, saya dah takut, sedih. Tiba-tiba duduk diam, dia kata, Rosina, apa cerita ni? Kau kata nak meletakkan ketakutan hanya kepada aku. Aku baru test sikit dengan bankruptcy, takut. Dan Allah kata apa? Apa kira kamu dibiarkan untuk menyatakan kamu beriman kepada aku selagi kamu aku tak uji. Jadi banyak orang terzalim diri sebab doa sendiri. Ya Allah, kau jadikan aku hamba-Mu yang reda. Ujian demi ujian, saya jumpa banyak kes. Silap pada doa sendiri. Allah tak pernah nak menzalimi kita. Allah tak pernah nak menguji kita, melainkan teruji kan kita sebab permintaan kita yang sentiasa minta dan kadang kurang. Jadi Allah nak lebihkan. Kau nak kekuatan, aku bagi. Tapi bila datang ujian untuk melatih kita, untuk membina kekuatan kita, kita menguat. Baik buruk datang kepada Allah, jadi tidak ada yang buruk melainkan baik. Allah bagi gagal sebab Allah nak bagi gigih.
Allah bagi gagal sebab Allah nak bagi sabar. Allah bagi gagal, Allah nak bagi tak reti putus atas. Satu kekuatan yang mana ada pada orang yang berjaya. Yang mana kekuatan-kekuatan ini hanya boleh dibangun dengan kegagalan. Sebab itu mana ada yang negatif itu buruk, melainkan baik-baik belaka di sisi Allah. Jadi kena baik sangka dengan Allah. Dan kita didatangkan sebab kita yang nak. Kita yang minta. Habis macam mana nak minta Kak Ina? Orang masuk kelas Kak Ina, lepas tu takut nak berdoa. Kak Ina macam mana nak berdoa kepada Allah? Saya minta macam ni, dapat macam ni. Contoh, ya Allah kau bagilah aku. Dia baca zikir Ya Razak Ya Fatah, Asmaul Husna. Kalau diambil sebagai zikir khususiyah, hati-hati. Ya, kalau kita setakat nak alun sampai habis tak apa, tapi kalau ambil sebagai zikir khususiyah, hati-hati mengalunkan Asmaul Husna. Ini yang saya belajar. Dia minta Ya Razak Ya Fatah. Allah kata, siapa yang panggil aku dengan Ya Razak Ya Fatah? Roslina, kau panggil aku kenapa? Ya Allah, Ya Razak, Ya Fatah, yang Allah yang memberi rezeki, yang membuka pintu rezeki, bukalah pintu rezekiku. Allah kata, kenapa pintu rezeki kau? Pintu rezeki aku sedang tertutup, Ya Allah, tertutup. Kenapa? Sebab Allah kata, aku bergerak dengan sangkaan kamu. Apa yang kau sangka? Kau sangka apa? Kau suruh aku buka pintu rezeki, sebab rezeki aku sedang tertutup. Ya Allah, terbuka ke tertutup? Tertutup. Jadi macam mana nak berdoa dengan cara yang betul? Kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, dia kata apa? Setinggi-tinggi tingkatan doa, cukup dengan hanya menyatakan Alhamdulillah. Apa hakikat Alhamdulillah? Alhamdulillah hakikatnya kita menyatakan kepada Allah, terima kasih Allah, aku cukup. Bila kita menyatakan kepada Allah keyakinan aku cukup, Allah akan cukupkan. Macam mana Allah nak cukupkan? Di mana ada usaha kita, di situ akan ada kudrat Allah membantu mengarah kepada kecukupan. Sebab itu solat mesti didirikan untuk apa? Untuk menyatakan syukur kepada Allah. Sebab solat ada 3 kategori manusia. Ini Saidina Ali sebut, solat ada 3 kategori manusia. Yang pertama, solat pedagang. Solat kita bertukar niaga dengan Allah. Solat kedua, solat hamba. Solat berdiri atas dasar ketakutan. Kalau tak solat nanti kena bakar dengan api neraka. Solat ketiga, solat orang bersyukur. Dan solat orang bersyukur ni kita nak. Solat yang didirikan atas dasar untuk menyatakan kepada Allah kecukupan ini akan membangunkan rezeki kita. Bila subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak 5 kali sehari kita menyatakan kepada Allah, terima kasih Allah, aku cukup. Allah kata, kau kata apa? Ibaratnya macam kalau kita jumpa lampu ajaib, gosok-gosok keluar jin. Jin tu kata, what is your wish? What is your wish? Your wish is my command. Allah kata, minta, aku pasti perkenankan apa permintaan kau. Aku bergerak dengan keyakinan kau. Apa keyakinan kau? Aku cukup ya Allah. Aku akan cukupkan. Macam mana aku nak cukupkan? Apa saja yang kita usahakan, di mana ada usaha kita, di situ akan ada kudrat Allah membantu. Allah akan jumpakan kita dengan orang yang betul, dealing yang betul, dan kita berada di tempat yang betul untuk menerima kecukupan. Tanpa gagal, kerak jari kat nak kata janji Allah itu pasti. Sebab dulu masa Kak Inah pendapatan lebih kurang 25,000 sebulan, kata ya Allah ya Tuhan aku nak lebih. Kenapa nak lebih? Sebab 25,000 masih kurang. Instead of dia jadi lebih, dia jadi kurang kaya. Jumpa orang yang salah, dealing yang salah, dam 100,000 lebih dekat setahun, loss. Masa tu marahlah. Tapi bila dah memahami hakikat ni, baca je lah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan orang yang kita imbas, dia kata, Rusina, kenapa kau tak marah aku? Satu, I tak boleh marah. Because dulu kalau I belajar untuk bersyukur, aku takkan jumpa dengan kau. Aku yang tarik kau masuk dalam perimeter aku. Aku tarik orang yang salah, diri yang salah. Sebab aku settingnya salah. Sebab saya nak lebih, sebab saya kurang. Apa kau kata? Kau kata kau kurang. Engkau yang kurang asli, bukan aku, Allah kata. Aku bergerak dengan sangkaan kau. Jadi tak boleh marah, salah sendiri. So mengadulah kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku mengaku aku salah, maka bantulah aku ya Allah. Aku salah sebab aku jahil, aku tak cari ilmu. Satu. Kedua, kenapa tak marah? Kalau saya marah awak, dapat tak duit saya? Tak dapat. Jadi emosi marah, emosi negatif akan menarik benda yang negatif. Nabi kata apa? Kita ada hak untuk marah, tapi memaafkan itu lebih baik. Lebih baik kepada siapa? Kepada kita. Sebab dalam konsep, kalau kita mengajar tentang metafizik tenaga, kita ni makhluk yang bersifat magnet.
Apa yang kita fikir, apa yang kita fokus, apa yang kita rasa, dia akan create satu gelombang untuk menarik benda yang kita fokus itu terjadi. Sebab itu kalau kita fokus perkataan kata aku cukup, emosi kata cukup, pemikiran kata cukup, dia bersatu. Banyak orang, ya Allah aku nak lebih, kenapa nak lebih? Sebab aku kurang. Ya Allah aku nak kaya, kenapa nak kaya? Aku miskin. Ya Allah aku nak banyak, sebab banyak? Aku sikit. Sedangkan Allah bergerak dengan apa yang tertanam dalam keyakinan kita, yang sikit, yang kurang. Boleh faham? Sebab itu banyak orang dalam doanya tak menyatu. Bila tak menyatu, sebab itu dia tak mendapatkan apa dia nak, sebab tak menyatu. Jadi macam mana nak rasa nak jadi lebih dalam keadaan kita kurang? Kita kena banding dengan orang yang kurang pada kita untuk membina rasa lebih. Bila kita dalam berkeyakinan kita lebih, Allah akan lebih. Contoh, kita bawa kereta, keretanya tak mewah, kita tengok orang jalan kaki tunggu bas. Syukur ya Allah, aku ada kereta. Ini yang Kak Ina belajar dulu. Roslina, masa ketika duit ada RM20 kat dalam poket. Lepas dah urus anak sekolah semua tinggal RM20, bisnes dah jatuh, semua dah jatuh, sakit semua, tinggal RM20. Teringat dia abang dia kata, Roslina ambil kesempatan atas kehidupan orang lain. Lepas tu dia kata, please explain, because dia sound negatif. Dia kata maksudnya begini, bila tengok orang tu kurang, you bina lah rasa lebih. So Kak Ina pun buat pergi kerja, bawa kereta Nissan Sentra 1997, kereta buruk sebab kereta baru dah kena jual. Saya tak mampu dah masa tu. Dia bankrupt, jual lah kereta tu, bawilah kereta Nissan Sentra buruk. Lalu pergi bank, sampai depan bank, pejabatnya di atas bank. Nampak pekerja Indonesia dengan Bangladeshi menyapu bawah pokok. Teringat pesan abang tu, cakap, ya Allah terima kasih Allah Ta'ala, rezeki lebih kau bagi pada aku. Dalam keadaan mereka itu menyapu sampah, pandangan rendah orang pada diorang dengan pakaian mereka, aku diberi kelebihan oleh engkau ya Allah. Duduk dalam kereta, pakaian cantik, kawan yang baik-baik, kelas-kelas ni. Dalam masa tu Kak, dalam poket ada RM20. Naik kat pejabat 10.5, sahabat datang, Kak Ina free tak hari ni? Boleh tak saya nak ajak Kak Ina pergi makan tengah hari? Tapi saya tak ada kereta, driver saya pakai kereta. Oh ni orang kaya ni, isteri pilot. Isteri pilot. Baik sangat orang dia. Zaman Covid ni, suami dia jadi pilot juga. Tapi pilot Lala Move. Ya, macam mana Allah pusing. Tapi baik, memang dua ni baik sangat-sangat. Tapi orang yang kreatif, yang tak mengalah, yang tak pandang, oh aku pilot tak boleh bawa asal rezeki halal. Awak buat Lala Move. Dulu pilot kapal terbang. Gaji RM50,000, RM60,000 sebulan. So, pergilah mana? KLCC, Avenue K. Makan Dolly Dim Sum, 2 orang makan kaya, RM150. Kereta pun masuk valet. Valet parking. Budak valet tu tengok, dia biar je kereta kita. Dia kata, apakah hal Azia ni masuk valet ni kan? Kereta mewah kita, tiba-tiba Azia dia kata tak payah parking bawah, Kak Ina kita valet je. Aku pun masuk, dia cakap masuk. Budak joki tu tengok dia kata kita. Ingat orangnya Azia ni masuk nak U-turn. Keluar je kawan tu, nampak je muka kelang kabut, budak joki tu datang sebab muka dia familiar valet kat situ. Kereta mewah dia lah kan. So pergi Avenue K, makan 2 orang RM150 air kosong, letak serai RM150 makan, aku tengok gitu. Kita RM20 dalam poket. Lepas tu dia kata, Kak, jom kita pergi ke SCC. Suami saya suruh beli baju. Dia daripada Sarawak, dia meeting dekat KL. Sebab suami dia jaga AS seluruh Sarawak. Dia ada meeting kat KL, dia malah packing, dia suruh cari baju dia dekat sini. Macam tu orang kaya. Senang cerita. Tak nak packing. So kita pergilah Avenue K, pergi ke SCC. Pergi ke SCC, singgah Uniqlo. Dah settle urusan suami dia, dia pergi ajak dia, Kak Ina jom kita pergi Uniqlo. Sebab tu Kak Ina tak ada plan nak shopping. Tak ada plan sebab tak ada duit. Ada RM20 je. Tak ada, kita window shopping, kita tengok-tengok je. Dia pun pergi bahagian Palazzo tu. Kak Ina rasa yang ni ke yang ni elok? Kalau Kak Ina, kata yang ni lah. Senang, gorengan, nak basuh pun senang. Dia ambil bayar ni Kak Ina punya. Rupanya dia tanya pandangan mana kita suka. Dia nak beli untuk kita, kurang 10% RM90. Lepas tu nak balik, Kak Ina, jom kita pergi Auntie Anne. Singgah pula Auntie Anne. Balik pada KCC, hantar dia ke kondo, duduk kejap, tiba kawan yang berkursus di Intan, guru besar. Roshina, kau ada kat KL ke? Aku ada kat KL, aku kursus sekarang free. Boleh tak kita pergi minum petang? Pergi pula minum petang. 2 orang minum RM50. Dia belanja. Hari tu 1 sen pun
duit Kak Ina tak keluar, tapi Kak Ina dah berbelanja RM200. Just in the morning, I say terima kasih Allah rezeki yang lebih. Allah kata, kau kata apa? Kau kata lebih. Your wish is my command. Aku akan lebih. Dan semua resources yang Allah punya. This is what I learn. Daripada situ, kalau nak cakap kisah Kak Ina banyak, Kak Ina kata, betul lah kita kata, cukup Allah bagiku untuk membantu aku. So, itu bab solat. Solat mesti didirikan untuk menyatakan apa? Menyatakan syukur kepada Allah. Solat ini yang akan menggerakkan kekayaan dan rezeki kita. Sebab kalau kata solat gerakkan rezeki, berapa ramai dekat luar orang tak solat lagi kaya pada orang solat? Ada pernah kita fikir? So ada kaitan tak solat dengan rezeki? Tak ada. Ustazah Kak Ina pernah jadi moderator. Itu zaman kita kecil-kecil kita moderator je lah kan. Moderator untuk Prof Kamil. Tahu Prof Kamil? Penulis buku Travelog Haji. Masa tu Kak Ina jadi moderator di Perpustakaan Kuala Lumpur. Forum Prof Kamil dengan Dr. Ridwan T. Kak Ina duduk tengah. Ridwan T belah sana, Prof Kamil sini. Belum start Kak Ina pun bisik Prof. Prof nak tanya, solat ada kaitan dengan rezeki? Prof tengok Kak Ina. Kak Ina tunggu jawapan ni. Oh betul lah Prof. Tapi bila Kak Ina kata tak ada, bukan tak payah solat, masuk air. Kena solat, tapi solat yang macam mana? Solat yang kita dirikan untuk menyatakan syukur kepada Allah. Apa hakikat syukur? Syukur hakikatnya kita menyatakan kepada Allah, aku cukup. Dan Allah bergerak dengan sangkaan kita pada kita kata cukup. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 kali kita menyatakan kepada Allah kecukupan. Di mana ada usaha kita, di situ akan ada kudrat Allah membantu kita. Buat sikit, dapat banyak. Tak percaya buat kerat jari Kak Ina kalau tak jadi. Jadi bukan solat fardu saja kita mesti dirikan untuk menyatakan syukur kepada Allah. Solat sunat juga mesti dirikan untuk menyatakan syukur kepada Allah. Antaranya solat sunat duha. Ada Kak Ina jumpa satu kes, datang ke pejabat Kak Ina, hantuk-hantuk kepala, tung-tung macam tu lelaki. Kak Ina kata, kenapa ni? Isteri minta cerai. Kenapa? Bisnes dah jatuh. Kita jangan buat perangai macam tu. Kejatuhan bukan ujian Allah. Kejatuhan adalah panggilan Allah. Ini yang Kak Ina dapat dulu. Kak Ina pernah tanya, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa di saat Kak Ina dah jatuh? Kenapa kau beri kekayaan kepada sahabat-sahabatku? Rumah 2.5 juta, 1.9 juta. 3 tingkat, kalau yang masuk serba putih, kita masuk sesak dada. Sebab kita tak ada. Kenapa kau bagi mereka kekayaan, ya Allah? Sedangkan mereka tak pernah bercakap pasal kau. Kadang-kadang mereka duduk di kalangan sahabat mengadu domba sampai timbul perpecahan. Tetapi kenapa kau tetap bagi mereka kekayaan? Hari pagi jawab, tanya Allah, petang dapat jawapan. Jawapannya apa? Kak Ina pergi nak ke lepas asar, nak ke kereta, nak keluar. Rupanya ada kuliah. Apartmen Kak Ina sebelah surau. Kuliah ustaz. Ustaz kata apa? Allah ni bila dia beri kekayaan kepada seseorang, belum tentu dalam kekayaan itu ada kasih sayang Allah. Sebab Allah kan kadang kata awal tadi, siapa usaha dia dapat, dia Tuhan yang adil. Banyak kita usaha, banyak kita dapat. Jadi orang tu berusaha, maka dia layak dapat, Allah bagi. Tapi bila Allah bagi kekayaan itu, belum tentu ada kasih sayang Allah dalam kekayaan itu. Kalau mereka itu kaya dan dalam kekayaan itu ada kasih sayang Allah, mereka ini akan guna kekayaan dia untuk membawa diri dia dan diri orang keliling untuk kembali kepada Allah. Dan ada orang yang Allah bagi dia susah semata-mata sebab Allah nak dia kembali pada Allah. Jadi kejatuhan ini bukan ujian, panggilan Allah. Kita kena COVID dah setahun lebih. Kita nampak ini ancaman kepada ekonomi. Salah satu, tapi yang paling besar, COVID sebenarnya ancaman kepada akidah kita. COVID ini adalah terpulang. Sama ada COVID ini boleh merosakkan iman kita atau COVID ini boleh meningkatkan iman kita. Kepada siapa yang yakin rezeki dengan Allah, waktu COVID naik 2 kali, 3 kali ganda. Kawan-kawan Kak Ina ada yang beli building, ada yang beli rumah. Income tak terjejas sikit, malah boleh naik lagi. Sebab telah memahami bahawa hakikat rezeki dengan Allah, irrespective apa keadaan. Kalau kita pegang rezeki dengan Allah, COVID tak COVID. Boleh tak? Jadi ujian ini adalah latihan untuk peningkatan iman kita kepada Allah. COVID ini. Sudah tak?
tengok. Kan semua datang daripada Allah. Jadi apa kita pelik dengan COVID? Malah COVID ini kita tengok. Lagi kita kena uji oleh Allah, lagi kita rapat pada Allah. Lagi kita kena uji dengan Allah, lagi kita kena rapat dengan Allah. Kita lihat tengok macam mana Allah. Sebab kita nak kenal Allah tak boleh kenal dengan zat sebab dia gaib. Jadi nak kenal Allah dengan mana? Dengan sifat dia. Dia pengasih, dia penyayang, dia pemberi. Dia pegang rezeki. Kena COVID tengok ada orang naik 2 kali. Tak terjejas sikit pun. Malah ada student-student Kak Ina yang bagi feedback Kak Ina. Kita orang minta kalau boleh COVID ni biar berlangsung-langsung. Kau jangan. Kesian kau orang lain. Kau dah tahu rahsia, okey lah. Yang tak tahu rahsia ni panik no. Tak terjejas pun malah bagi naik. COVID ni buat mereka jadi lagi kuat dengan Allah. Lagi kuat dengan Allah. Lagi kuat. Rezeki tak terjejas sikit pun. Malah lagi naik. Jadi dia orang betul lah janji Allah. Okay? So, selain daripada usaha kita baut dengan doa, dengan amalan syukur tadi, amalan sedekah. Sebab kalau syukur itu hakikat cukup, sedekah hakikatnya apa? Sedekah hakikatnya kita menyatakan kepada Allah, ya Allah aku bagi ni sebab aku ada lebih. Aku bagi sebab aku banyak, aku bagi sebab aku ada. Maka Allah akan baca yang dalam diri kita. Apa kau kata tadi? Kau kata kau ada. Kau bagi sebab aku ada ya Allah. Aku lebih. Sebab tu aku boleh memberi. Jadi Allah baca yang di bawah sedar kita tu. Yang mengatakan kita banyak, kita lebih, kita ada. Jadi di mana ada usaha kita, di situ akan ada kudrat Allah membantu ke arah lebih. Jadi sedekah ni sebenarnya untuk siapa kebaikan tak? Kebaikan dia balik pada kita. Tak ada satu pun syuruhan dalam syariat melainkan kebaikan itu balik kepada siapa yang memegang syariat itu dengan kukuh. Syukur balik kepada kita. Kalau kita solat untuk menyatakan syukur kepada Allah, kebaikan syukur itu, kebaikan solat itu akan balik kepada kita. Allah kata aku tak perlukan sembahan kamu sebab aku berdiri dengan segala kekuatanku sendiri. Aku qiyamu binafsi. Aku perlu tak sembahan, tak perlu, melainkan sembahan itu, solat itu, kebaikan dia balik kepada kau. Kau menyatakan kepada aku kecukupan dalam solat fardu, solat duha. Jadi balik pada solat duha tadi, yang sahabat tadi dia hantuk kepala ke dia, tanya apa kau pegang tentang rezeki. Mak saya cakap kalau saya solat duha, nanti rezeki datang. Kamu duha tak? Tak duha, rezeki tak datang. Kalau kita pegang, kalau aku duha, rezeki datang. Berarti duha yang sunat pasti diwajibkan ke atas kita. Sebab kita dah paut. Kalau aku duha, nanti datang rezeki. Duha tak? Tak duha, rezeki tak datang. Macam orang tua kata, tuang air dalam pinggan, nanti rezeki tak putus. Ada kaitan? Kalau nak anak berkasih sayang, apa petua dia? Petua dia, tali pusat anak jangan dibuang, betul tak? Saya kahwin dengan, inilah suami saya dulu. Mak mertua saya ada besan. Dia ada 3 ke 4 anak. Masa kecil berkasih sayang, berkasih sayang. Saya tanya nama Cik Mi, Cik ni buat mana ni anak-anak Cik Mi ni? Baik kan, boleh guling. Anak kita kena sikit, gitu kan. Dia kata tali pusat anak tu nah, jangan buang, ikat sekali letak dah ni. Nanti anak tu berkasih sayang. Kita dah fikir manalah tali pusat anak tu. Dapat lagi dia tikuk, tak makan dah lipas. Dia rasa rugi sangat tak dengar petua-petua orang tua ni kan. Satu hari saya pergi kursus Dr. Azizan. Bila Dr. Azizan bercerita tentang the power of subconscious mind, semuanya mind setting, semuanya programming, baru saya faham. Rupanya tak ada kaitan tuang air dalam pinggan dengan rezeki tak putus. Bila Allah bergerak dengan keyakinan, apa keyakinan yang terhasil bila kita paut? Kalau aku tuang dalam pinggan, nanti rezeki tak putus. Pagi, rezeki tak putus. Pukul 10 makan lagi, rezeki tak putus. Pukul 1 makan, rezeki tak putus. Pukul 4 makan lagi, rezeki tak putus. Pukul 7 makan, pukul 11 malam makan. 6 kali sehari kita menyatakan kepada Allah, rezeki tak putus. Allah kata, kau kata apa? Rezeki tak putus ya Allah. Your wish is my command. Di mana ada usaha kau, di situ akan ada kudrat aku membantu ke arah ketidakputusan rezeki kau. Buat sikit, dapat banyak. Orang tanya dengan saya, Persina aku senyum. Kau tengok selepas aku yang dapat kesedaran ni. Kalau aku yang tak dapat kesedaran, kau tak nak tengok muka aku dulu. Rasanya hidup senyum. Jadi
Solat mesti dirikan untuk apa? Untuk menyatakan syukur kepada Allah. Solat fardu ke, solat duha ke, jadi tak percaya buat. Ya Allah, aku solat ni Allah untuk menyatakan syukur kepada Allah atas kecukupan yang telah beri pada. Tunggu. Janji Allah itu pasti. Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Kau syukur, aku akan tambah nikmat. Tunggu janji Allah. Jangan ustaz duk cakap kita tak buat. Dan kita tak nampak bukti dia. Bila tak nampak bukti ainul yakin, tak ada hakul yakin, tak ada lah. Jadi kita kena buat untuk dapatkan pembuktian. Jangan guna pembuktian atas cita-cita orang lain. Contoh cerita Kak Ina. Dapatkan pembuktian diri sendiri. Bila kita bersyukur, apa Allah bagi pada kita. Kalau Kak Ina nak cakap miracle, banyak miracle yang Kak Ina dapat daripada bila kita kembali sampai tahap. Okey, tak apa kat situ. Balik kepada konsep sedekah tadi. Jadi sedekah sebenarnya kebaikan balik pada siapa? Masa Kak Ina jatuh dulu di satu holistic healing congress. Masa tu breast belah kanan dah kena kanser. Tak ada siapa yang tahu. Hanya adik angkat yang Kak Ina bela yang tahu. Bila kita pergi ke holistic healing congress, masa Kak Ina tengah bercakap dengan satu saintis daripada Jepun nama Dr. Okimi. Tiba-tiba datang seorang tua berdiri sebelah Dr. Okimi. Dia tengok pada Kak Ina. Orang tua, rambut putih, baju putih, pakai slim bag, pakai selipar je. Tua dah, dia rendah sikit. Jadi Kak Ina tengok dia macam tu. Dia tengok Kak Ina, dia kata, sis, can I hold your hand? Boleh I pegang tangan you? Saya kata, ya sure. Tapi bukanlah pegang-pegang macam tu. Dia letak tangan Kak Ina antara tangan dia. Tiba-tiba Kak Ina rasa ada energi naik dekat breast. Tiba-tiba pop and I cry. I nangis. Lepas nangis tu I rasa macam lega. Bila lega dia point at my breast. Dia kata your breast cancer gone. I macam mana this orang tua tahu. Jadi Kak Ina engage dia, datang ke pejabat rawat. Kak Ina guna cik. Kalau kita tengok ustaz-ustaz kita sapu-sapu, jangan cakap apa-apa. Ustaz ni apa ni, rawat ni sapu-sapu ni kan. Dia ingat sapu tu dia tembak energi ke dalam. Dia tembak energi ke dalam, dia boleh heal kat dalam tu. Kita boleh tembak energi macam tu. So Steve, masa dia tengah rawat, dia kata apa? Roslina, you tahu you kena cancer ni sebab apa? Sebab you banyak sedih. Saya kata, Steven, macam mana tak sedih? Peniaga yang saya bangunkan 25,000 sebulan. One. And I'm single parent. I got 6 children untuk dibagi makan. Kadang-kadang makan kicap kan. Api kena potong, air kena potong, guard kena access, kena block. Anak kecil-kecil kan. Orang nak tengok apa saya puan ni. Dalam ada 2 parking lot. Apa saya tak parking kat dalam dengan rumah semua high density tu kan. Tahu tak parking dalam, access guard dah kena block. Steven dia kata apa? Rosina, kau nak naik balik? Kau buat charity. Sedekah. Seorang Cina Buddhis. Kau sedekah. Saya kata, kak kau orang tua ni cakap dalam hati je lah. Dia ada duit, dia suruh bersedekah. Saya cakap, Steven, I got no money. You suruh I bersedekah, I nak bagi makan anak I pun I tak ada duit. Dia kata apa? Sedekah tidak semesti dengan duit. Jadi malam tu apa saya buat? Kena buka Quran secara random. Ya Allah, kau bagilah aku petunjuk. Sebab kita ada istikharah Quran tak? Kita minta dengan Allah, ya Allah kau bagilah aku jawapan. Al-Quran tu hidup. Dia macam buku Jumanji. Kau tengok tulis cerita-cerita Jumanji. Budak-budak kan tengok Jumanji kan? Dia hidup karakter-karakter dalam tu. Jadi Al-Quran tu hidup. Saya kata, ya Allah kau bagilah aku petunjuk. Kena buka depan ayat surah Ar-Rahman ayat 60. Allah kata tidak ada satu kebaikan kau buat, maka kebaikan aku balas. Dan di ayat lain Allah kata aku akan balas berganda. Besok apa kena buat? Ada meeting di satu kedai mama. Tak ada sebutlah. Masuk ke bilik air bau hancing. Kawan tak sampai lagi nak jumpa tu. Teringat pesan Steven, teringat Allah sebut dalam Quran, buat kebajikan, sedekah. Kak Ina tak ada duit nak sedekah. So Kak Ina pun tadahlah air. Tadah air tu, cuci tandas tu. Kak Ina kata, Steven kata suruh buat charity. Kau pun sebut dalam Quran tak ada satu kebaikan aku buat, makan kebaikan kau akan balas. Ya Allah, dengar ni. Dengar ni ya Allah, aku nak buat kerja aku. Dan aku kan meyakini kau akan buat kerja kau. Pada satu kebaikan aku buat kebaikan kau akan balas ya Allah. Dan aku yakin.
Dalam tempoh seminggu, Kak Ina dipanggil oleh 2 organisasi yang berbeza untuk buat latihan. 5 hari latihan, Kak Ina dibayar 16,000. Dengan duit tu Kak Ina bangunkan balik bisnes Kak Ina dari itu. Start pada tu Kak Ina mencari kaitan antara sedekah dengan rezeki. Dan Kak Ina jumpa ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Apa hakikat? Selama ini kita membahas Kak Ina degree dakwah sampai tingkatan 6 sekolah agama, tingkatan 6 atas. Lulus tingkatan 6 atas, masuk ke UKM ambil pengajian Islam. Kemudian habis degree, Kak Ina tengah sambung buat sarjana psikologi dan pembangunan dan pertumbuhan manusia. Dan bertugas di UKM 4 tahun mengajar tasawuf Islam, tamadun Islam. Sudah 6 tahun di Jabatan Pelajar, pegang penolong tu Jabatan Pelajar, maka klinik counselling. Selama ini kita belajar syariat pada level kulit. Syariat itu kulit. Kalau kita pilih buah, kita pilih daripada apa? Kita pilih buah, kita tengok apa yang pertama kali? Tengok apa pertama kali? Kita tengok kulit, betul tak? Bila kita makan kulit ke? Kita makan isi. Jadi nak rasa indahnya kita beragama ni, pegang pada syariat Allah. Mesti difahami sampai lebar hakikat. Dia tak cukup dengan syariat dia, tapi syariat kena ada. Sebab syariat tu akan balut hakikat tu. Dia akan balut isi tu. Kulit tu akan balut, dia akan jaga isi tu. Tapi hakikat nak rasa kemanisan tu mesti makan isi. Jadi kenapa faham hakikat syukur itu apa? Syukur itu hakikat kita menyatakan kepada Allah aku cukup. Sedekah itu kita menyatakan kepada Allah aku lebih. Dalam keadaan kita berjalan di atas muka bumi, Allah menyatakan kepada Allah aku cukup, aku lebih. Di mana ada usaha kita, di situ akan ada kepada Allah membantu kita. Buat sikit, dapat banyak. Kak Ina pernah dipanggil oleh satu orang high profile lah. Tak nak sebut high profile ni, kan sebut semua kenal. Untuk Kak Ina jadi konsultan dia. Kak Ina kata, kenapa kau panggil aku? Tak nak orang tengah dia tu. Tak nak suruh dia cari orang lain. Dia nak nasihat apa pada Kak Ina? Kak Ina ni bukan kaya pun, dia kaya. Aku pakai beg bandel ya. RM15 beg bandel Kak Ina masa tu. Badin bandel kat KL. RM15. Pakai tudung pasar malam RM10 je. Kau nak apa dengan aku? Aku kalau bercakap tentang kekayaan bukan aku nak cakap tuan-tuan Allah boleh lah. Pergi ya. Lepas tu duduk ngomel dengan Allah. Hari Rabu. Ya Allah, aku ni kan nak pergi jumpa dia ni kan. Dia panggil aku ni, apa hal dia nak dengan aku ni? Aku tak nak lah ya Allah. Aku ni pakai beg bandel kan. Tudung pasar malam dia ya Allah. Kalau dia tengok beg aku kan, nak nasihat aku. Beg pun beg bandel. Dia Prada, Gucci kan. Hari Rabu mengomel, hari Jumaat tiba. Kak Ina boleh tak datang? Dah lama tak jumpa Kak Ina lepas saya balik pada London. Orang lain ni orang lain. Tapi saya tak boleh bawa kereta. PA saya tak ada. Jadi saya tak sihat untuk pergi ke KL. Kak Ina datang Sabah Jaya boleh tak? Saya kata boleh lah, Kak Ina free. Ni antara budak-budak yang Kak Ina jaga. Jaga in the sense that, yalah, anak-anak muda kita kan, kaya material tapi spiritual out. So Kak Ina jaga. So dia call, dia bawa convo daripada universiti dari London balik. Naik je kereta Kak Ina. Kak Ina, I have something for you. Dia cakap, budak muda manja kan. I have something for you. Macam tu. Bila buka dalam tu bag Coach daripada London, tudung tu sutra daripada Turki. Aku kata gamam dah. Hari Rabu cakap, ya Allah, nak pergi jumpa dia ni pakai bag ni tudung RM10. Macam mana ni? Hari Jumaat Allah sembah dia. Ini tudung sutra pada Turki, ini bag Coach daripada London. Kau pergi jumpa dia. Mengomel banyak. Ni aku dah bagi dah ni. Pergi. Bawa kereta macam gila gelap. Kiki seorang. Apa gila lah. Satu orang yang boleh tahap gila. Kiki gila seorang. Bila tengok bag tu, bag Coach. Nak tanya dia kat Ani, macam Puan Hajar. Orang bagi hadiah tu berapa ni kan? Google. 2,000 juga kalau kita tak beli lah. Tapi orang terlebih duit ya. Lepas tu rezeki ni bukan hanya duduk pada perniagaan. Rezeki juga duduk sahabat-sahabat juga pintu rezeki kita. Sebab tu Allah kata hablum minallah hablum minannas. Dalam keadaan hubungan kita tegak dengan Allah, jangan kita tepikan hubungan sesama manusia. Bila Allah nak hantar rezeki, bukan hanya pintu perniagaan kita, rezeki kita, sahabat kita boleh jadi laluan kepada pintu rezeki kita. Sebab tu jaga sahabat-sahabat. Jangan nak gaduh. Nak bulan-bulan Ramadan yang nak mendekati ni.
ramaikan kawan. Ramai. One thing I love about Kelantan ni the budaya. Kak Ina dulu UKM. Kelantan ni anak negeri terbesar di Kelantan, di UKM lah Kelantan. Sampai Universiti Kebangsaan tu dia panggil Universiti Kelantan Malaysia. UKM. Sebab belajar majoriti, pesan paling tinggi di UKM pelajar Kelantan. Sebab tu Persatuan Anak Negeri Terbesar Kelantan, Perdana dipanggil. Kak Ina ni anak Pahang, kecil je. Perdana ni persatuan besar. Anak Pahang ni celik-celik je tu. Aku pun menempel. Bila tahan muka Asyura tu satu masjid dia conquer Kelantan. Jadi budaya ni Kak Ina suka. Jadi Kak Ina menempel kan. Itu kahwin orang Kelantan. Tapi jodoh tak panjang kan. Kita kena baik sangka lah dengan Allah. So, sahabat itu pintu rezeki kita. Pak dah menjaga peniaga, menjaga pintu rezeki, menjaga sahabat, menjaga pintu rezeki. Dan bila cakap rezeki bukan duit aja, kesihatan juga rezeki. Dan jangan tunggu kita solat bukan nak rezeki dengan Allah. Kita sedekah bukan nak rezeki dengan Allah. Kita tak bagi, Allah tetap bagi rezeki. Ambil contoh, Kak Ina ada anak 6. Seorang tu dia lihat sikit. Sebab tu anak-anak kalau makan luar ni, dia lihat sikit. Semua solat, susah. Tapi jangan jerit-jerit. Bila anak susah nak solat, jangan jerit-jerit. Sebab Allah turun syariat ni dalam bentuk sebagai satu bentuk kasih sayang Allah untuk protect kita. Kalau Allah turunkan syariat dengan bentuk kasih sayang, kita kena bawa syariat dengan kasih sayang. Jangan diugut-ugut dengan neraka dan dijanji-janji dengan syurga. Sebab syurga neraka hakikatnya masih makhluk. Kau nak masuk syurga, solat. Kau tak tahu kalau tak solat masuk neraka. Neraka, syurga masih makhluk. Faham? Jadi jangan ugut. So anak Kak Ina seorang, Ma, nak motor. Buat masa ni mama hanya mampu bagi lesen dia bang. Kita sama-sama lah minta dengan Allah. Hari Rabu lulus lesen motor, hari Jumaat menang cabutan bertuah motor. Ini antara miracle yang Allah tunjuk. Kalau Kak Ina cerita banyak. Jadi waktu tengah hari dah ambil motor, cakap dengan dia, bang, abang tak solat, abang tetap dapat rezeki. So ada kaitan tak solat dengan rezeki? Tak ada bang. Tapi sebab abang dapat rezeki, ada sangat tidak beradab bagi abang untuk menyakap terima kasih kepada Allah yang memberi rezeki. Jadi abang solat untuk apa? Untuk menyatakan syukur kepada Allah atas rezeki yang abang dapat. Jadi bukan untuk solat sebab nak rezeki. Kita solat sebab nak Allah. Kita kata kalau aku solat datang rezeki, tak salah dari segi praktik, tapi dari segi keberkatan amalan itu hilang. Boleh kan? Jadi abang tak solat, abang tak dapat rezeki. Sebab abang dapat rezeki lah, maafkan abang kena solat untuk apa? Untuk cakap terima kasih. Macam kalau mama bagi abang duit, cuba abang cakap, abang tak cakap terima kasih, abang belah macam tu. Apa masa abang, mama marah tak? Marah. Next time mama nak bagilah. Bagilah juga, tapi reluctant lah. Nampak tak? Dengan Allah begitu. So, jadi syukur, sedekah, semua kebaikan balik kepada kita kebaikan. Jadi sebab tu dalam satu quotation yang Kak Ina Google dalam menyusun modul, Kak Ina dia kata law of compensation. Dia kata our income is determined by how many people we serve and how well we serve them. Bahasa Melayu kita translate, pendapatan kita bergantung atas berapa banyak orang kita tolong dan berapa ikhlas kita tolong. Setiap pertolongan kita bagi pada orang, setiap sedekah kita bagi pada orang, dia akan membina rasa lebih dalam diri. Pada kita yakin lebih di mana ada usaha kita, tidak ada kudrat Allah membantu ke arah kelebihan. Buat sikit, dapat banyak. Cakap Ina hari ni, ya Allah rezeki, Masya Allah. Lepas tu kata, ya Allah banyak dah. Allah kata apa? Kau kata apa tadi? Aku kata banyak, ya Allah. Allah bagi banyak lagi. Ya Allah, terima kasih atas bed coach ni. Besok dapat bed Bonia. Ya Allah, dah banyak rezeki ni, ya Allah. Dah cukup dah bed branded ni. Bukan jenis roti pandai tukar-tukar beg. Kalau pakai hot tu je. Beg Kak Ina mana kecil-kecil. Sebab aku kesana sini suka bawa buku. Penuh beg.
dekat Michael Kors. Ya Allah, banyaknya beg ni, dah cukup lah ya Allah, dah banyak dah beg. Besok dapat lagi. Anak pula bagi birthday. Sudah susun almari tu. Nak sedekah sekarang, itu momento. Kan aku bagi kan, dia kata, Kak Ina bagi orang hadiah kat dia, dia bagi ke orang. Tapi nampak nama macam nak kena bagi jugalah daripada tak berguna kat situ. Tapi itulah Allah. Ni anak-anak ni tak percaya pun. Dan kepada anak-anak, adik-adik, ingat satu. Dalam alam ini sebenarnya disusun oleh Allah dengan sistem yang bersifatnya metafizik, tak nampak di mata tapi dia wujud. Dan wujud dia tak pernah ada kegagalan. Dia bukan hanya kita kena bersyukur, anak pun kita kena didik untuk bersyukur. Because bila kita gagal mendidik anak untuk rasa syukur pada ketika anak itu rasa kurang, dia akan tarik rezeki kita turun. Boleh faham? Because selain daripada Allah bergerak dengan sangkaan kita, kita ni connected. Maknanya kita ni berhubung antara satu sama lain. Contoh suami dengan isteri. Siapa pernah tak bersama dengan PMC Prof Muhayya, Prof Muhayya Circle? Prof Muhayya, dia pernah ada satu video saya tengok, dia kata seorang isteri bila suami keluar bekerja, mesti diiring dengan rasa syukur. Sebab kalau kita iring suami dengan keadaan bersungut, orang yang bersungut itu tanda dia apa? Orang yang bersungut itu tanda dia apa? Tanda dia kurang. Bila dia rasa kurang, nanti Allah akan kurangkan. Macam mana Allah kurangkan? Suami kita keluar bekerja tadi, dia akan jumpa orang yang salah, diri yang salah, dan dia buntu dekat situ. Sebab apa? Sebab dalam keadaan dua energi siapa yang kuat? Energi kita yang bersungut. Jadi Allah kata, kau kata apa? Kau kata kurang, aku akan kurang. Macam mana kau kurangkan? Kalau suami kita jadi laluan rezeki kita, pintu rezeki suami kita tutup. Itu penjelasan dia. Kalau ikut Prof Muhayya kata tu, dia kata macam, tapi penjelasannya itu. Baik kita dengan suami, baik anak dengan ibu, dan ibu dengan anak pun kena reda. Walaupun anak kita macam mana pun, kita kena reda. Jangan kita bersungut dengan anak tu. Bila kita sungut, pintu rezeki anak tu tutup. Sebab siapa akan menjadi laluan pintu rezeki kepada suami kita? Laluan rezeki kepada kita, suami kita. Kalau suami kita laluan pintu rezeki, kita dah bersungut, rasa pintu rezeki tadi terbuka ke? Tertutup disebabkan kita punya tenaga. Sebab tu kena banyakkan bersyukur. Nak banyak rasa syukur macam mana dalam keadaan kita rasa kurang? Kita kurang sebab kita banding orang yang lebih pada kita. Kita tengok rumah orang lagi besar, kita tengok kereta orang lagi besar, beg orang lagi mewah, kereta orang lagi cantik. Sebab itu kita rasa kurang. Bila kita rasa kurang, Allah akan kurangkan. Jadi kita tengok orang lebih kurang pada kita. Dan belajar sentiasa bersedekah konsisten. Tak banyak, sikit. Sebab Allah ni, bila dia nak bagi kelebihan, dia paut. Kita pautlah dengan rasa singgit, dengan seringgit tu. Lebih tu dengan rasa singgit tapi konsisten. Aku bagi sebab aku lebih. Ada satu grup datang jumpa saya. Kak Ina dia kata, kenapa kami diajar supaya bersedekah? Dengan sedekah itu kami kalau nak pendapatan 1,000, kita kena keluar 10%. Maknanya nak 1,000 sebulan kena keluar 10,000 sedekah. Jadi kami bersedekah, tapi tak jadi. Bisnes kami lagi merudam. Kenapa sedekah kami yang kami patut menjanjikan kelebihan, tapi makin sedekah makin kurang, makin susah. Saya kata berbalik, Allah kata tadi, sedekah ini mesti ikhlas. Kita bagi sedekah dengan apa? Kita bukan nakkan kelebihan daripada sedekah dengan cara macam mana? Aku nak bagi ni sebab Allah menjadikan kelebihan kepada orang bersedekah. Kenapa nak lebih? Sebab aku kurang. Itu dia jadi kurang. Kita beri sedekah sebab kita dijanjikan kelebihan daripada sedekah. Jadi kita pun bersedekah dengan niat, kalau aku sedekah nanti Allah akan bagi lebih. Kenapa nak bagi lebih? Sebab aku sedang dalam kekurangan. Sebab itu sedekah you makin tarik dia turun. Sedekah mesti ditunaikan dengan ikhlas. Sebab apa? Aku bagi sebab aku ada kelebihan ya Allah. Dan Allah menjanjikan kepada kebaikan yang kita buat. Jadi kita buat kebaikan itu semua untuk siapa? Bukan untuk Allah dan bukan untuk orang yang kita tolong. Orang yang kita tolong dapat manfaat, tapi manfaat yang paling utama yang dapat siapa dulu? Kita. Sebab tu kadang-kadang Kak Ina dipanggil sana, dipanggil sini kan. Kadang banyak, kadang tak bayar, kadang sikit, kadang banyak. Alhamdulillah, sebab kita yakin dengan janji Allah.
rezeki ni tak semesti dengan duit. Bila Kak Ina tengok beg-beg mewah tu Kak ni, kira kan, 1 sen pun tak keluar Kak ni. Dia fikir orang lain kan kerja teruk nak keluar duit ni, nak dapatkan beg. Kak Ina bukan kata Kak Ina hebat, Kak Ina wali, bukan. Siapa buat dia dapat. Jangan macam Kak Ina tadi lah, yakin itu tidak boleh diwarisi. Macam kata iman tu tidak boleh diwarisi. Dah tahu amal, dah amal, tunggukan pembuktian. Dah ada pembuktian, buat lagi, datang pembuktian, dah buat lagi, datang pembuktian. Pada ketika itu kita akan ada yakin, kita akan ada keyakinan kita dengan Allah. Macam Kak Ina kata, nak kenal Allah tak boleh kenal dengan zat sebab dia gaib. Nak kenal Allah kenal dengan sifat. Kalau nak bahas tentang ni panjang. Dan satu lagi, ini misal Kak Ina kena cakap juga. Dulu Kak Ina pernah tanya pada Allah, ya Allah, kenapa aku rasa kau berdiri dalam diriku? Alhamdulillah Kak Ina ni ada basic agama. Kan, kalau tak ada basic agama dah jadi macam setengah orang tu dia rasa dia jadi Tuhan. Aku cakap cukup, aku banyak, ada, lebih, dapat. Dulu Kak Ina jadi konsultan pada satu syarikat yang besar juga sekarang. Di 2018 syarikat ni keluar, billboard dia mengata, Kak Ina kata satu hari aku akan jadi konsultan pada syarikat ini. Dan semua pimpinan ni akan duduk depan aku. Masuk offline nanti Kak Ina akan cakap syarikat mana. Kan tidak boleh. Semua ni akan duduk barisan aku dengan founder-founder dia sekali. 2018. Masa tu kita fikir duit. Tapi lepas 2 tahun Allah bagi perjalanan ini Kak Ina. Tapi Kak Ina dah terlupa akan aku set tadi. Tiba-tiba Allah temukan. Kak Ina kata, ya Allah tunggu kalau ada kebaikan jalan, kalau tidak tak payah ya Allah kalau pertemuan ini membawa keburukan. Dulu aku hit nak duit kan, nakkan nama sebab dapat jadi konsultan syarikat besar ni kan. Allah bagi. Bila Allah bagi, anak kata, kenapa aku rasa kau berdiri dalam diriku? Bila aku kata dapat, mesti dapat. Allah bagi jawapan. Jawapannya apa? Roslina, pada ketika kau mengangkat unsurku dalam dirimu, unsur roh, lebih daripada unsur material, kau akan dapat kekuatan aku. Apa kekuatan aku? Aku Allah yang bersifat kun fayakun, maka kau boleh kun. Kenapa kita boleh kun? Benda kun ni jadi isu besar tau. Siapa pernah dengar mega metamorfosis? Ngangguk. Kita manusia boleh kun, dia kata. Betul tak betul? Kena tanya Allah. 2 tahun Allah bagi jawapan. Satu hari kena mengkaji sifat 20 hakikat wujud. Kena duk baca buku, dia kata wujud adalah sifat khusus bagi Allah, tidak boleh ada pada makhluk. Habis yang kita duk congok sini ustaz. Congok ni kita sabar. Kalau Allah kata aku zat yang tunggal, tidak ada zat melainkan zat aku. Habis kita congok ni, kita ni sabar. Wujud engkau adalah dengan izinku, dengan dayaku. Bila kau wujud dengan izinku, dengan dayaku, kau wujud dengan zat aku. Apa zat aku? Aku Allah yang tunggal. Bila kau wujud dengan zatku, kau akan wujud dengan kekuatan aku. Apa kekuatan aku? Aku boleh kun, maka kau boleh kun. Maka mulut tu cakap elok-elok. Boleh faham kenapa Allah kata tak boleh cakap elok? Sebab apa kita cakap kita jadi? Sebab hakikatnya kita berdiri dengan zat Allah yang tunggal, yang bersifat kun fayakun. Maka apa keluar pada mulut kita itu jadi. Jadi anak-anak, jangan buatlah baik pada ibu bapa sampai ibu bapa mengeluarkan perkataan yang baik pada kita. Jangan kata ada aku kisah nak cakap apa. Dapatkan doa yang baik-baik daripada ibu, sebab hakikat ibu tu berdiri dengan zat Allah yang bersifat kun. Maka apa ibu kata itu jadi. Nak pula ibu, sebab emosi wanita ni 80% Allah bagi lebih. Sebab tu orang kata mulut mak masin. Kenapa? Sebab emosi tadi dalam, emosi memainkan 90% peranan. Sebab tu pengawalan emosi kena jaga. Nanti insya-Allah kalau ada rezeki ni, kita cakap tentang emosi je boleh cakap. 2 jam boleh cakap pasal emosi. Kaitan dengan rezeki. Satu kena senyum, hala, senyum. Untuk siapa? Untuk kita. Jaga emosi kita. Jadi hakikat kita berdiri dengan zat dia bersifat kun, sebab dia zat yang tunggal. Satu patut Kak Ina kata, patutlah Allah kata fikir baik-baik, cakap baik-baik. Kan? Sebab hakikatnya kita berdiri dengan zat dia bersifat kun, maka apa kita cakap itu boleh jadi ada tak kita? Tak ada. Jadi jangan sombong. Hakikat semua berdiri dengan zat
dia. Kalau kita pergi pada teori negatif ion, kita pecah, ada tak kita? Tak ada pun. Jadi tak payah nak sombong lah. Kita lawa, syukur, kita kaya, syukur. Susah, senang bukan penting di sisi Allah. Kalau kita rasa susah ujian, senang pun ujian. Susah, ujian susah apa? Untuk rasa kalau kesal ujian senang, lupa tu Tuhan. Kalau tanya ustaz dalam syurga banyak orang susah ke orang senang? Dalam syurga banyak orang susah. Ada tak orang senang? Ada tapi tak ramai. Dalam neraka banyak orang senang. Ada tak orang susah? Ada tapi tak ramai. Kenapa? Macam Kak Ina dulu cakap seorang, pengalaman Kak Ina. Pada ketika tak ada manusia, Kak Ina boleh gapai, baru erti cari Tuhan. Waktu susah dulu, waktu senang tu kita ngelibut dengan kawan-kawan kita kan. Hidup mewah, duit banyak, pangkat, ada nama, ada gelaran. Tapi bila pada ketika kita jatuh, tak ada manusia kita boleh tolong kita, baru kita tahu cari tu Tuhan. Jadi susah adalah panggilan. Kena tanya Allah, kenapa mereka tu berkaya? Aku hari-hari aku cakap pasal kau, ya Allah, kenapa kau tak bagi aku? Kau sekalipun selesai semua masalah, aku nak latih keimanan kau sikit demi sikit. Aku bagi kau jatuh sebab aku nak kau balik pada aku. Malu je dengan Tuhan. Sebab Allah yang panggil kita, bukan kita yang pergi cari dia. Sampai tahap dia nak jumpa kita, dalam senang tak nampak dia, bila susah baru kita paling kat dia, malu dengan Allah. Jadi kejatuhan adalah panggilan. Jadi kalau rasa susah itu ujian, senang pun ujian. Orang susah biasa lepas, bila susah barulah kita pandai cari Tuhan. Dia tu senang, lupa tu Tuhan. Dan Kak Ina dulu pernah diberi, ni last ya Kak ni, nak cerita pasal ni. Pernah diberi oleh Allah pinjaman Emporio Armani. Emporio Armani, bukan Emporium. Emporio Armani, spek mata tu. Emporio Armani yang apa? Yang original Emporio Armani. Beli 1000. Satu hari Emporio Armani tu hilang. Geledah rumah, geredah kereta panjang. Sebulan cari tak jumpa. Lepas tu dah tahap redha lah. Tahap kena beli baru, redha. Satu hari belum sempat beli baru, pergi meeting. Awal lagi singgah di Old Town White Coffee. Macam kan hidup mewah Old Town White Coffee, macam tu. Pergi Old Town White Coffee. Keluar daripada Old Town, tiba-tiba matahari tengah naik. Masa 29.30 matahari tengah naik. Pancar mata, pedih. Kak Ina kata apa, ya Allah, bagus kalau ada Emporio Armani masa tu. Macam tu. Tapi pada kita ke rasa macam tu, Kak Ina kata, ya Allah, apa saja yang boleh menyebabkan aku ujub, aku riak, aku takabur, aku redha dia bilang, ya Allah. Then what happened? I naik kereta. Kak Ina nak turun je handbrake, terpegang something. Angkat Emporio Armani. Yang dalam tu masih ada spek mata. Gigit. Pada ketika Kak Ina, ya Allah, apa saja yang menyebabkan aku ujub, aku redha, aku riak, aku takabur, aku redha dia. Hop, datang balik Allah bagi. Pada ketika kita nakkan Allah, selain daripada Allah, kena keluar daripada hati, kena buang. Tapi buang bukan daripada hidup kita, buang daripada hati, tapi letak di tangan. Don't get me wrong. Keluarkan daripada hati, letak di tangan. Bila letak di tangan, kita boleh berbahagia. Dan dunia bila di tangan, dia akan dijaga dengan baik oleh orang yang dalam hati ada Allah. Kalau dia isteri, dijaga suami yang baik. Kalau dia ibu, jaga anak-anak yang baik. Kalau dia majikan, jaga pekerja yang baik, jaga organisasi dia baik. Sebab dalam hatinya orang yang ada Allah, dia akan menjaga semua dunia yang di tangan dia dengan baik. Wallahu a'lam ta'ala. Nak cakap sikit kan, dia punya macam horror. Serau dengan dia. Minta maaf banyak-banyak. Kalau sekejap yang untuk kata solat saja. Minta maaf lah pejabat ini sama-sama santai kan. Tak adalah satu topik yang khusus. Jadi nak jumpa Puan Rosnina ni susah kalau nak untuk dia memang pun. Koklah ada nak tanya. Kalau Kak Ni nak tanya. Kak Ni nak jadi kaya macam mana? Ada. Maknanya 1-2 yang nak share, kalau ada dalam 5 minit, 10 minit ke sebelum kita bersurat, insyaAllah. Ada ke? Nak tanya. Tingkatan berapa? 2. Tingkatan 2. Tingkatan 2.
20 kelahiran. Ada siapa-siapa Apa nak bulan? ni nak tanya apa-apa? Ustazah ke? Sendiri tak ada lain. Kalau tak ada kita nak tutup dah ni kalau ada apa-apa kan. Saya tanya sikit ya. Mengenai dengan yang kata musibah, bila musibah datang tu bagaimana? Apa saya panggil Ustaz apa? Kak Ina, Kak Puan Ina. Ina, Puan Ina boleh, Ustazah Ina boleh. Kak Ina boleh. Kak Ina boleh. Ada yang saya dengar yang menyatakan bahawa bila musibah itu, bahawa musibah itu ada satunya kalau musibah itu dia Allah nak naikkan darjat kita kan, salah satunya dia melalui ujian lah, dia melalui ujian ada Allah naikkan darjat kita. Betul. Dan ada masalah itu adalah kerana Kifarah. ada sebab masalah itu kerana dosa kita. Kifarah lah. Kifarah kifarah kita. Jadi ada orang katakan bahawa kalau kita apa-apa masalah baik pada kita, kalau kita mengambilkan benda masalah itu sebagai ujian, makna kita macam kita tidak berubah. Ada setengah orang dia tidak berubah, dia kata ujian dia habis gitu, dia tidak buat. Tapi bila dia mengambilkan masalah itu sebagai kifarah pada diri dia, mungkin dia akan melihat, dia akan melihat bahawa aku ada itu kerana apa ni, selalu kita mendengarkan bahawa orang mengatakan bahawa bila kita banyakkan istighfar, kita banyak boleh menyelesaikan masalah. Kasih sahkan istighfar. Itu menunjukkan bahawa kita ini berdosa. Dan kita juga mengakui bahawa kita di dalam hidup kita boleh dikatakan hari-hari kita berdosa dah. Berdosa dengan suami, dengan anak pun kita berdosa juga. Bukan kata kita ibu anak aja berdosa, tapi kita berdosa juga dengan anak kan. Berdosa kita dengan sekini kanan kita, dengan kawan sahabat kita. Jadi kalau kita melihat bahawa kita ni kalau boleh hari-hari celik mata tu, kita berasa dan kita ni ada saja dosa kita walaupun kecil besar, secara sedar atau tidak sedar. Tapi kepada perasaan ini dengan apa yang dilahirkan oleh Puan Aina sebelum tadi bahawa ujian selalu Aina katakan. Dan bila saya dengar, tapi bagi saya mengambilkan banyak kepada kifarah. Okey. Kalau ikut soalan Puan tadi ada dua. Ya? Yang pertama tentang ujian Allah. Kita ni turun, Allah jadikan kita sebagai insan dan kita dibagi nafsu. Dengan nafsu kita membina tamadun kita. Dan nafsu ni ada 7 tingkatan kan. Amarah, lawamah, mulhimmah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Kan kita ni kalau boleh sampai level mutmainnah pun okey lah. Level yang mana kita masuk syurga Allah tak ada diuji. Ya, tak ada ujian. Tak ada apa? Masuk syurga Allah dengan tanpa hisab. Tapi nak sampai level mutmainnah, ini level macam mana? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah kata balik pada aku dalam keadaan aku redha dengan kamu. Kalau kau nak redha dengan aku, kau kena redha dengan setiap pilihan yang aku pilih ke atas kamu. Ini adalah takdirku. Orang yang diuji oleh Allah, dia sabar, dia tenang. Orang yang diuji oleh Allah, dia diuji oleh Allah, dia redha, dia tenang. Dia diuji oleh Allah, dia ikhlas terima ujian Allah, dia tenang. Ini dah orang-orang jiwa-jiwa yang tenang ni, jiwa yang duduk atas ujian. Kalau tanya orang yang dia kata dia tenang tapi dia tak ada ujian, itu bukan jiwa-jiwa yang tenang, itu jiwa yang belum diuji. Jiwa yang diuji, yang dah capai, jiwa yang tenang ni, yang dah capai level tenang ni, jiwa yang duduk atas ujian tapi tak nampak dia bergolak. Sebab dalam Quran Allah kata aku, memang aku akan uji siapa di kalangan kamu yang terbaik di sisiku dan di sisi alhamdulillah. Jadi kalau kita terima ujian, apa pelik ni? Balik pada Allah. Balik pada Allah. Sebab tu kalau siapa di strike, diuji oleh Allah, dia mampu cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala kulli hal, alhamdulillah. Saya dengan suami tak tahulah sebab lama tak naik flight kan. Jadi macam orang baru pertama kali naik flight. Booking. Suami kata tak ada nak masuk bawah ni. Kita nak bawa banyak kilo ni. Tak ada, dia semua hand luggage. Lepas tu duk teringat pula, kita bukan naik Asia. Asia memanglah add-on. Kita naik emas bukan boleh bagi 20 kilo kan. Okeylah, bawa lah 2 beg. Satu 15 kilo, satu 10 kilo. Sampai dekat airport nak check in, Puan, you tak ada buat tambahan luggage. You kena, bukan sekali. Tak, kita sekarang kena add on macam Air Asia. Timbang
Tapi tak apalah, yang satu ni timbang, satu naik atas. Timbang 15 kilo. Berapa kena? 300 lebih satu beg tadi. Tu suami tengok kat saya cakap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ala kulli hal. Kita kena cakap alhamdulillah. Bawa kereta. Kereta baru keluar. Kereta saya bawa keluar. Dekat highway, dekat fast lane, tiba-tiba ada kereta daripada tengah. Cum macam tu. Bila dia cum, dia kena batu. Pum, batu gelantut. Tup dekat saya punya cermin. Allah. Alhamdulillah Allah bagi ingatan cepat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ala kulli hal. Aku terima dengan redha ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah kau bagikan yang aku masih ingat. Kalau aku maki tadi, habis. Satu kena ingat, ujian Allah uji. Sebab Allah nak lahir jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, jiwa yang diuji. Orang yang tenang, orang yang duduk atas ujian. Bila dia uji, dia relax. Dia redha, dia tenang. Bila dia uji, dia sabar, dia tenang. Bila dia uji, dia ikhlas terima ujian Allah, dia tenang. Ikhlas ni sampai tahap apa? You tak bunyi. Saya ikhlas ni. Saya ikhlas tapi bunyi. Kan? Mulut cakap ikhlas. Ikhlas ni bukan mendiam di mulut. Yakin juga bukan mendiam di mulut. Iman tidak mendiam di mulut, dia mendiam di hati. Kalau kita ikhlas, kita yakin dengan Allah, kita diam kat sini. Yakin itu di ikhlas itu apa? Diam. Sabar tu diam. Redha tu diam. Selagi bercakap, saya ikhlas ni, tapi suami saya tapi saya ikhlas. Kadang-kadang tengok gelak je, kita gelak tengok orang. Nampak? Ikhlas ni kita tak bunyi. Hidup kat sini. Saya yakin sebab iman itu ungkapan bukan ungkapan mulut. Okey, satu, harap menjawab. Yang kedua tentang dosa. Saya pernah berhadapan dengan satu kes. Kadang kata, ya Allah, kenapa kau tak kena kifarah pada dia ni? Sana sini buat maksiat, tapi tak kena. Satu hari saya keluar dengan student tu bagi saya satu buku tajuk Pedoman untuk Orang yang Berdosa. Masa student tu bagi buku tu diterbalik ke belakang, dia bagi kat saya Ibnu Athaillah. Buku Ibnu Athaillah, Pedoman untuk Orang yang Berdosa. Di belakang dia ulur kat saya, belakang tu dia shot ringkasan kepada isi dalam. Dan di belakang tu ada satu surah Az-Zumar ayat 53 tak silap. Allah sebut dalam tu, Allah berfirman dengan maksud, dia kata, wahai Muhammad, kau kata kepada hamba-Ku yang terus melakukan kezaliman ke atas diri mereka dengan melakukan maksiat, jangan putus asa dengan rahmat-Ku, sesungguhnya Aku Maha Pengampun Maha Penyayang. Apa maksud di situ? Allah kata, wahai orang-orang berdosa, ampunkan diri kamu. Selagi kau tak boleh memaafkan diri kau yang berdosa, keampunan Aku tidak ada guna. Sesungguhnya hakikatnya kifarah itu datang bila kau dah buat salah, engkau tak boleh berdamai dengan kesalahan kau tetap menarik pembalasan. Guilt. Orang tu buat salah, dia guilt. Dia rasa takut. Ambil contohlah, kita bawa kereta tak ada lesen. Kita tak tahu lesen tu mati. Kita bawa, satu hari saya nak test drive kereta, nak beli lah. Tiba-tiba, Tuan Roshina, lesen mati. 6 bulan bawa kereta tak ada lesen, selamba je. Sebab tak ada ketakutan, sebab tidak ketahuan. The moment kita tahu, kita mula takut. Besok dah 6 bulan selamat, tak pernah kena roblok. The moment kita tahu lesen mati, timbul ketakutan, besok kena roblok. Yang 6 bulan tadi selamat. Sebab tu Allah kata, bila kau nampak benda buruk, cepat istighfar. Apa hakikat istighfar? Sebab Puan sebut tentang istighfar. Istighfar sebenarnya hakikatnya kita mohon keampunan kepada Allah sebab kita telah memikir selain daripada Allah. Kita fikir apa? Kita fikir kemalangan, kita fikir dosa yang telah kita buat, masalah yang kita telah buat. Jadi bila kita fikir kemalangan, kita fikir selain pada Allah, dosa yang kita buat, kita tak habis-habis akan menarik benda itu datang. Jadi Allah kata, nak selamat, bawa aku dalam ingatan kamu. Itu hakikat istighfar. Sebab kita memohon keampunan kepada Allah. Sebab kita telah memikir selain pada Allah. Kita fikir apa? Kita fikir the negativity. Sama juga kita fikir dosa kita yang lalu. Allah kata apa? Kalau kita telah berdosa, kan aku dah bagi taubat nasuha. Taubat nasuha itu taubat apa? Taubat untuk membebaskan kita daripada karma atau kifarah yang kita create. Kita buat dosa, kita ada guilt. Kita buat dosa, kita ada fear. Kita ada ketakutan. Fear dan guilt ini, ketakutan dan rasa bersalah ini yang menarik kifarah pembalasan demi pembalasan. Sebab itu Allah suruh kita maafkan diri kita. Sebab Allah kata, keampunan Aku tidak ada guna selagi kamu tak boleh ampunkan diri kamu. Sesungguhnya Aku Maha Pengampun Maha Penyayang, asal kau tak boleh maafkan diri kau. Sebab tu bila kita berhadapan dengan orang berdosa, ini saya punya mentor ajar. Saya 19 tahun dilatih oleh Dr. Rubiah Puluh. Daripada umur 19 tahun, saya antara
trainer yang dibawa latihan je daripada umur 19 tahun di UKM. Ni paling jahat mulut ni ha. Bukan jahat mulut lah. Ya, dia cakap benda yang ni ya. Dia ajar ni Roslina, pada ketika you jumpa orang bermasalah, orang bermasalah ni macam orang dah jatuh dalam lompat air. Angkat. Jangan orang jatuh dalam lompat air kau lagi pijak. Dan dia dah buat salah betul. Tapi jangan diratik masalah dia tu. Sebab selagi anak itu ada dosa dan dia hidup dengan rasa sesal dosa dia, hidup dia takkan berubah. Jadi kita zalim kepada dia. Kan kita kata Allah Maha Pengampun. Allah kata apa? Ini satu kes yang hendak suami isteri. Isteri nak bercerai. Memang suami ada salah. Tapi suami dah mengaku salah. Dah minta maaf, guling-guling kat kaki. Peluk kaki isteri tu. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Isteri macam ni. Jumpa kakek nak solat tak? Solat. Solat kau tertolak. Solat kau tidak diterima oleh Allah. Sebab Allah kata apa? Sifat aku je layak sembah aku. Apa sifat Allah? Allah Maha Pengampun dan penyayang. Ni suami dah melutut ke kaki ni. Jadi sekarang siapa lagi sombong daripada suami ke kita? Kalau kita semayang, suami tak semayang kan? Suami dah melutut. Allah kata aku qiyamuhu binafsi, aku tak perlukan sembahan engkau. Melainkan sembahan itu balik kepada engkau. Jadi sifat aku je layak sembah. Kau masuk syurga dengan redha aku. Sifat aku je layak sembah aku. Kau berdiri dengan sifat aku tak? Aku kan Maha Pengampun. Ini suami dah melutut minta ampun ni. Kau layak tak berdiri depan aku besok? Kata Allah tak boleh jadi seorang yang pengampun dan penyayang. Bila kita nak sangat betul, kita menyebabkan orang jauh hati, kita tetap salah walaupun kita betul. Sebab kita bukan menyebabkan orang itu jauh hati daripada kita, kita buat orang itu jauh hati daripada Allah. Sebab segala tentang diri kita, kita patut iklankan, tak apalah, dia sudah Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oh terima kasih yang sebab maafkan saya. Saya sebab saya nak di depan Allah esok. Macam mana saya nak di depan Allah kalau saya tak boleh jadi sifat pengampun penyayang? Sebenarnya Allah kan sifat pengampun penyayang. Saya membawa sifat dia. Saya nak di depan dia, saya nak balik pada dia. Kena bersatu dengan sifat dia. Bukan sebab awak. Dan jadi kita bawa orang kembali kepada Allah, bukan kembali kepada lutut kita. Wallahu alam. Okay. Agaknya kita berada tengah hari sebab ada kelas. Tak apa-apa, Daal. Yang ada kelas kan kejap lagi So terima kasih banyak-banyaklah kepada Puan Roslina dan juga kepada sahabat-sahabat di Perpustakaan Awam rasanya celoteh-celoteh Puan Roslina tu kena juga batang hidung Kak Ani batang hidung orang lain tak tahulah kan. Jadi saya takat sharing lah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita habis kat sini lah. Kita anggapnya adalah hanya program santai.